Baiklah, seterusnya kita akan melihat kepada aliran Jabariyah. Okey, aliran Jabariyah muncul di Kufah pada zaman kerajaan Bani Umayyah yang diketuai oleh Jahmi bin Safwan yang berasal dari Khurasan. Okay, jadi Jabariyah ni adalah aliran yang muncul pada zaman kerajaan Bani Umayyah. Okey, nama Jabariyah diambil daripada perkataan Al-Jabar yang artinya paksa. Okay, jadi Jabariyah ini bermaksud terpaksa. Berbanding dengan aliran Qadariyah tadi, yang mana Qadariyah ini menganggap bahawa Allah tidak berkuasa dalam menentukan takdir manusia dan tidak berkuasa dalam urusan hidup manusia. Sebaliknya Jabariyah adalah bertentangan, iaitu mereka merasakan manusia dan juga makhluk-makhluk. Kerana itu mereka digelar Jabariyah, iaitu orang-orang yang terpaksa. Okay, terpaksa menerima ketentuan takdir. Contohnya kalau seseorang yang melakukan dosa, okay, mereka menyalahkan Tuhan. Kerana bagi mereka, mereka melakukan dosa kerana mereka terpaksa melakukannya kerana Allah telah menetapkannya sebagai takdir mereka. Jadi sebagai takdir mereka untuk melakukan dosa. Jadi menurut mereka, mereka sentiasa dalam keadaan terpaksa. Apa yang mereka lakukan. Jadi sekiranya mereka berbuat baik, tidak semestinya mereka akan ke syurga, dan sekiranya mereka berbuat jahat, juga mereka tidak akan semestinya ke neraka. Jadi itu adalah pandangan golongan Jabariyah ini yang menganggap hanya sia-sia sekiranya mereka fokus kepada ibadat untuk mendapatkan pahala. Kerana mereka hanyalah seperti angin. Jika ditiup ke kanan, maka akan ke kanan, dan jika ditiup ke kiri, maka akan ke kiri. Seterusnya kita akan melihat kepada pandangan pandangan Jabariyah. Yang pertama, manusia tidak mempunyai apa-apa usaha atau ikhtiar dalam melakukan sesuatu perbuatan. Jadi menurut mereka, manusia tidak dapat berusaha atau berikhtiar sesuatu untuk menentukan masa depan manusia. Contohnya, jika kita berhasrat untuk masuk ke syurga, kita tidak akan ada kemampuan untuk mencapainya kerana kita telah ditakdirkan menurut apa yang ditakdirkan oleh Allah, sama ada ke syurga atau ke neraka. Okay, seterusnya ialah Allah tidak boleh dilihat di hari akhirat nanti. Okey, ini adalah pandangan mereka dan ia adalah bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, kerana akidah ahli sunnah wal jamaah memegang bahawa manusia akan melihat wajah Allah di akhirat nanti seperti mana janjinya. Kemudian yang ketiga, syurga dan neraka tidak kekal kerana tiada sesuatu yang kekal selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka cuba mengikrar atau mengakui sifat Allah yang maha kekal, sehingga mereka tidak dapat mengakui kekalnya syurga dan neraka. Okey, kekalnya syurga dan neraka adalah pegangan akidah ahli sunnah wal jamaah yang kita perlu percaya kerana Allah berkuasa untuk mengekalkan sesiapa sahaja makhluknya. Okey, seterusnya golongan Jabariyah menghukum kafir terhadap orang yang melakukan dosa besar. Okey, jadi kalau kita nampak aliran-aliran selain daripada akidah ahli sunnah wal jamaah sering menghukum kafir kepada orang yang berpandangan lain daripada mereka. Kemudian manusia bebas melakukan sesuatu menurut kehendaknya. Jadi apa sahaja yang kita nak buat, kita buat menurut mereka, menurut golongan Jabariyah. Kerana kita sentiasa dalam keadaan terpaksa. Kita tidak dapat melakukan apa sahaja. Okey, seterusnya menafikan matahari, bulan dan bintang sebagai makhluk Allah. Seterusnya mereka lebih suka duduk diam tanpa mahu beribadat dan berserah bulat-bulat kepada Allah. Okey. Ini adalah nota tambahan yang berkait dengan manusia bebas melakukan sesuatu menurut kehendaknya. Jadi kalau mereka beribadat pun, mereka cakap mereka tidak akan dapat ke syurga, atau kalau mereka meninggalkan ibadat pun mereka tidak akan semestinya ke neraka, kerana semuanya telah ditakdirkan oleh Allah. Okey, jadi itu adalah pegangan mereka. Seterusnya menganggap Al-Quran adalah karangan manusia. Okey, jadi mereka mungkin menganggap Al-Quran itu hanyalah sebuah karangan. Okey, bukan daripada Tuhan. Menganggap sesiapa Allah walaupun tanpa mengucap syahadah.
tidak boleh dianggap kafir. Okey, jadi ini adalah pandangan mereka. Contohnya, jika seseorang itu tidak memeluk Islam, tidak bersyahadah, dia tetap tidak boleh dianggap sebagai kafir kerana mereka juga mengenal Allah. Jadi itu adalah pandangan mereka. Tidak semestinya perlu mengucap syahadah barulah digelar sebagai Muslim. Jadi bagi mereka agama itu mudah. Okey, seterusnya kita akan melihat kepada Syiah. Syiah merupakan satu kumpulan yang menzahirkan diri mereka sebagai penyokong dan pengikut Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Okey, Syiah ini diasaskan oleh seorang Yahudi bernama Abdullah bin Saba yang berasal dari kota Sana'a. Okey, jadi Syiah ni kita boleh faham sebagai penyokong dan pengikut Sayyidina Ali. Mereka asalnya mahukan Sayyidina Ali dilantik sebagai khalifah selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya di sebalik Syiah ini ada agenda yang telah diwujudkan oleh Yahudi, iaitu Abdullah bin Saba. Okey, Abdullah bin Saba orang Yahudi yang memeluk Islam. Okey, beliau memeluk Islam dengan berpura-pura memeluk Islam pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Seterusnya, Abdullah bin Saba adalah orang pertama yang mendewa-dewakan Sayyidina Ali sehingga ke peringkat melampaui batas dengan mengatakan Sayyidina Ali adalah Tuhan. Okey, jadi Abdullah bin Saba ni sebenarnya adalah orang yang sengaja hendak mewujudkan perpecahan dalam keyakinan umat Islam sehingga akhirnya mewujudkan perpecahan dalam kalangan umat Islam itu sendiri. Okey, jadi mereka sengaja mewujudkan puak-puak atau kumpulan yang mendewa-dewakan Sayyidina Ali sehingga melampaui batas sehingga menganggap Sayyidina Ali itu adalah sebagai Tuhan. Okey, jadi ini adalah agenda jahat Abdullah bin Saba yang sangat berperanan hancurkan Islam dari dalam Islam itu sendiri. Jadi sebenarnya Syiah itu jika difahami adalah berasal daripada agenda Yahudi, seorang tokoh yang berpura-pura memeluk Islam. Jika dikaji sejarah Abdullah bin akan ditemui juga dalam kitab-kitab sejarah Yahudi. Jadi beliau ini sangat berperanan dalam menghancurkan Islam. Jadi seramai mana Syiah yang wujud pada hari ini, sebenarnya sejarahnya dimulai dengan Abdullah bin Saba yang merupakan seorang munafik. Okay, seterusnya kita akan melihat kepada kumpulan Syiah. Secara asasnya kumpulan Syiah terbahagi kepada 5 kumpulan ini, iaitu Syiah Imamiyah, Syiah Ghulah, terlampau ya, Ghulah ini bermaksud terlampau, Syiah Batiniyah, Syiah Ismailiyah dan juga Syiah Zaidiyah. Okey, secara majoritinya penganut Syiah di dunia ini majoritinya menganut Syiah Imamiyah. Okey, Syiah Imamiyah ini merupakan pegangan yang dianuti oleh majoriti penganut Syiah di dunia ini, terutamanya di Iran yang merupakan pegangan rasmi bagi agama agama negara mereka. Kita akan lihat bagaimana pegangan Syiah. Okay, Syiah merupakan Syiah berpegang bahawa jawatan imam adalah anugerah Allah seperti pelantikan Nabi dan Rasul. Imam di sini merujuk kepada ketua ataupun pemimpin lah. Pemimpin ini adalah anugerah Allah seperti Nabi dan Rasul. Jadi bagi mereka seseorang imam yang mereka angkat dalam kalangan mereka seperti Nabi dan Rasul tahap imam itu. Kemudian mereka mempercayai Al-Quran yang ada kini masih belum lengkap dan sempurna. Okey, jadi mereka tidak berpegang dengan Al-Quran yang kita baca pada hari ini. Kerana mereka ada Al-Quran mereka yakini apa yang ada pada mereka itu adalah Al-Quran yang lengkap dan sempurna. Jadi Al-Quran yang mereka baca adalah berbeza dengan apa yang kita baca. Seterusnya mereka mengkafirkan dan mencela para sahabat dan isteri Nabi. Mereka mengkafirkan semua sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Osman dan sahabat Nabi yang lain. Begitu juga dengan isteri-isteri Nabi kecuali Ahlul Bait seperti Ali dan juga Sayyidatina Fatimah. Imam-imam Syiah dianggap maksum sama seperti Nabi dan juga Rasul. Jadi mereka mengangkat imam itu sangat tinggi sama seperti Nabi dan juga Rasul. Ini bermaksud mereka menganggap imam itu tiada dosa.
Jadi sangat tinggi darjatnya sehingga menyamai Nabi dan Rasul. Jadi ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Seterusnya mereka menolak hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat kecuali Salman Al-Farisi, Abu Zar Al-Ghifari dan Miqdad bin Amru serta Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi mereka menolak semua hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat kecuali mereka ini sahaja. Jadi kerana apa mereka menolak? Kerana mereka telah mengkafirkan sahabat-sahabat yang lain yang bagi mereka tidak sesuai dengan aliran pemikiran mereka dan tidak berpihak kepada mereka. Okey, jadi itu adalah pegangan Syiah yang perlu kita fahami dan perlu kita ketahui, dan ia merupakan pegangan yang sangat membahayakan akidah.